Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqawilana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya 'alim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, kita masih lagi dalam kelas bahasa Arab kita, iaitu dalam surah Al-Balad. Itu dimulakan dengan sumpahan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu makna apa? Itu belajar baru kan. Kabad. Karen. Apa dia? Ayuh, masalah. Ayuh. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan dia memang banyak masalah lah. Okay. Kemudian ayat tu terus dan sambunglah sampai ke ayah sabu alam yarahu ahad. Adakah tidak dia menyangka bahawa tiada seorang pun kah yang akan melihatnya? Lebih kurang itulah. Jadi ni semua istifham ni dekat ilmu ma'ani ni. Minggu ni sepatutnya nak belajar ilmu ma'ani tapi tak ramai ni. Kita baca sahajalah ilmu yang ada kat sini ni. Minggu depan lah kita tengok ramai sikit kita belajar ilmu ma'an. Kemudian alam naj'al lahu ainain, adakah tidak pernah semua litakrir. Ni semua balaghah ni. Yang ni tujuan dia lah. Adakah kami tidak menjadikan bagi manusia itu 2 biji mata, lidah dan 2 bibir. Lalu dan juga kami berikan pula mereka akal untuk pilihlah najdain, 2 jalan. Sama ada jalan baik ataupun jalan yang tidak baik. Kemudian falaqtahamal aqabah. Tapi Allah kata manusia ni dia tak iqtahama. Iqtahama itu makna apa dia? Menempuh. Ayuh. Tidaklah dia ingin menempuh jalan yang aqabah. Maknanya berbukit. Sukar. Berbukit. Asal dia daripada berkena dekat kalimah tempat yang tinggi lah. Maknanya dia tak nak susah lah ataupun sukar. Nak senang lah biasalah tu. Maknanya antara sifat manusia itu nak senang. Semua macam tu kot kan. Betul lah tu. Susah sikit tak maulah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu sukar ataupun jalan berbukit tersebut? Tapi kalau ikutkan kita tak boleh terjemah pun aqabah. Tetapi manusia tidaklah menempuh si aqabah. Macam tu lah. Asal dia macam tu lah. Barulah nampak tu. Makna dia. Apakah itu aqabah? Tu. Wa ma adraka mal aqabah. Ni semua istifham semua. Sebahagian mengatakan ni adalah litahwil kan. Untuk menggerunkan sahaja. Maknanya istifham ni untuk menakutkan sahaja. Menggerunkan kita ni lah. Sebab benda ni benda yang ni bukan aqabah. Bukan litahwil ni. Minggu lepas kita ada tulis tak li apa ni? Ustaz. Minggu lepas kita ada bahaskan tak? Tujuan ma ni ma apa ni? Ma istifham tu mubtada tu. Yalah memang mubtada. Tapi tujuan dia tak ada begitulah. Tak beritahu kan. Yang ni hanya untuk menekankan kot benda ni. Tak apa, minggu depan kita belajar. Apa dia? Ada? Tanya yang ayat nombor 11 ni, al-aqabah ni ta tu tak baris atas. Tapi kalau kali yang 12 ni dia punya ta tu baris atas. Baris atas. Depan. Depan. Ada beza Ustaz? Yang ni sebab kedudukan dia dalam ayat ni tidak menempuh ni fi'il. Jadi fi'il kita punya aturan dia, fi'il mesti ada apa? Fa'il. Dan lagi satu ada MB. MB yang beratas. Maka ni MB ni.
Ni maf'ul. Aqabah tu Ustaz. Aqabah tu maf'ulun bih. Oh. Dudukan dia. Macam nasi lah, perkataan nasi kan. Faham Zamil? Ya, Dia makan nasi. Nasi jadi apa dalam ayat tu? Mangsa lah. makan Bi. mangsa lah. Okey, maka nasi masa tu maf'ulun bih baris apa? Lebih. Beri atas lah. Baris atas. Okey, maka nasi masa tu baris atas. Baik, kalau saya buat ayat lain, saya kata nasi merupakan makanan ruji orang Malaysia. Makanan apa? Panggil ruji Makanan Ruji. apa? Ruji. Mangkal asas. Nasi merupakan makanan ruji, makanan asas orang Malaysia. Okey. Maka nasi dalam ayat tu duduk kat depan sekali. Isim. Kalau dia duduk depan sekali isim, dia jadi apa tu? Khobar. Yelah dia isim. Tadak mentadu. Mentadak mentadu. Tadu. Mula ayat tu dengan isim. Nasi. Oh, nasi. Okey, maka mubtada' baris apa? Tuan Zamil. Ada Depan. atas. Depan. Depan. Okey. Maka masa tu nasi berbaris depan. Nasi kita tengok tempat dalam ayat kita tu. Dia jadi Kedudukan tempat. Apa tu lah. tengok ayat tu, lepas tu dia duduk kat tempat apa. Baik, tak apa. Kita masuk balik dekat dalam ayat tadi tu. Maka Tuan Muzammil, nasi itu akan berubah mengikut ayat yang Ayat. Jadi aqabah kat dalam ayat yang pertama ni, adakah tetapi manusia tidak ingin menempuh aqabah. Maka menempuh jalan tersebut. Maka jalan mangsa lah. Tapi dekat sini ayat dia, apa itu aqabah? Itu. Maka kat sini dia jadi khabar. Khabar baris apa? Depan. Depan. Dan dia baris depan. Yang ni tadi baris atas sebab MB. Dia. Macam tu lah. Sebab dia boleh nampak kan. Boleh? Betul. Okay, kita tunggu lama ramai sikit. Lepas tu kita belajar balaghah kejap lagi. Boleh? Dah lah halang ada tu. Maka tiba-tiba Allah sebut wa ma adraka mal aqabah. Lepas tu terus-terus je fakku raqabah. Maka Allah kata, mula-mula Allah tanya, lepas tu Allah jawab pula. Maka jawapan dia tu fakku raqabah. Tiba-tiba baris depan kat situ kan. Agak-agak aja dia apa yang sesuai kat dalam tu. Bukan khabar kau Ustaz. Ni khabar macam dah belajar je. Dah Tak belajar. ada. Cari je. Macam mana boleh kata tu khabar tu? Sebab dia budak tu cerita pasal budak belakang tu Ustaz ya. Hamba tu. Dia berkait dengan ni. Depan. Dia isim di belakang. Isim raqabah. Betul tak? Raqabah isim. Fakku isim. Fakku dia jadi Dia mula bersandar tak? dia jadi bukan khabar ke pasal tentang budak ni, raqabah ni. Dia punya mubtada' dia hidden Zat. Yang sesuai. Boleh tak subjek dia Dia punya khabar dia fakku tu, tapi dia punya mubtada' dia hidden. Okey, kita Betul dalam hidden tu kita nak takdir ke apa? Apa ada sebutan itulah. Alamak. Macam Makkah Al-Mukarramah tu kan. Makkah tu khabar. Tapi kenapa dia di khabar? Tapi dia punya yang depan dia tu mubtada' dia tak nampak lah. Mana mubtada'? Ada dia. Haza, apa? Hazi ya. Okey. Jadi kalau kita nak bawakan betul lah yang ni dia berbaris depan dalam ayat ni dia khabar lah. Tapi cuma hidden dia huwa lah. Wah. Apakah itu aqabah? Dia merupakan dia itu ialah pembebasan raqabah. Raqabah makna apa? Khabar budak hamba. Hamba. Ni khabar. Dia pun ni. Zaman Rasulullah tu ada hamba kan, maka pembebasan hamba, maka hamba mudhafun Ilaih. ilaih, tempat sandar. Maka dia berbaris atas lah raqabah tu kerana berbaris bawah lah kerana dia adalah mudhafun ilaih dalam ayat ni. Boleh? MI. Ada yang kesusahan tak? Nilai di bawah Ustaz kan? Apa dah? MB Ustaz kan? Mana MB? Mudaful ilaih untuk ni.
Raqabah. bukan tu MI. MB maf'ulun bih. Ni MI. Yang Dah ni mudah. ni mudhaf. Ni i'rab dia yang warna merah ni i'rab dia. Yang warna biru atas ni jenis perkataan dia. Macam. Macam raqabah tu jenis perkataan isim ada tanwin kan. Boleh? Tapi ada orang baca fakka raqabah. Boleh? Ada qiraat membaca fakka raqabah ala annahu fi'il madhi. Ada yang mengatakan tak tu fi'il madhi tu. Betul. Dan raqabah dia akan baca fakka raqabatan. Macam tu. Ada quri'a dan ada yang membacanya fakka raqabatan. Maka raqabatan akan jadi maf'ulun bih. Pembebasan hamba. Ini. MI. Maknanya yang pertama adalah hamba ni lah, bebaskan hamba. Agak-agak senang ke susah ni? Kalau kita ada hamba kan, tiba-tiba dapat arahan, bebaskanlah hamba tu. Rasa-rasanya nak bebaskan tak? Susah. Susah juga. Kita dah biasa. Tak, kita dah beli dia. Dah beli satu lagi. Pembantu. Dah bayar gaji kan? Suruh macam-macam, lepas tu gaji tak payah tolak KWSP, seronok. Ada hamba ni. Kerah macam tu. Ada pun kalau orang gaji tak boleh. Orang gaji, kalau siapa yang ambil orang gaji, buat orang gaji tu seperti orang bekerja biasa. Maknanya masuk 8.30, habis pukul 6, 5 je. Lebih kurang. Dan kita kena buat macam tu. Kalau kita lebihkan tu, kemungkinan akan menjadi akan dipersoalkanlah di kemudian hari. Baik, soalan dia. Yang kedua juga Allah sebut au it'am, maka au ni makna apa ni? Atau besar sikit. Atau. Huruf ataf. Atau. Atifah. Saya tulis banyak bahasa Arab lah sekarang. Kalau huruf, kalau kita nak sebut dia, nak panjanglah sikit lah. Kita sebut au huruf ataf ataupun harfu atfin mabniun ala sukun. Dia semua huruf adalah mabni. Sampai tak? Semua Yalah. Semua adalah Huruf mabni. Maknanya saya takkan tanya au tu kenapa mati belakang tu. Tak ada. Dekat huruf tak ada soalan mengenai baris hujung. Sebab kesemuanya adalah mabni. Baik, pada yaum mana apa yaum? Yang hari. Hari. Sim zaman. Z ni sama macam Zul tu. Tuan nama Zul tu. Tuan nama Zul apa? Zulkifli. Ya. Yang empunya. Yang Tapi kalau Tuan Zulkifli tu nama dia kalau duduk lepas jar dia kena bunyi Z tu. Min Zulkifli. kalau selepas jam. Pula Kifli tu lepas. Tak ada. Min Z. Kena baca baris bawah. Baik, tapi dia fi tu dalam kategori apa tu? Mausul. Yang Mausul. Jar lah. sifat ni Ustaz. Isim sifat. Fi dulu. Mausul. Jar lah. Mausul. Haraf jar, maka selepas jar nama apa? Majrur. 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 Majrur baris apa? Saya bawah. Okey, kenapa tanwin? Tanin. Kenapa tanwin? Kenapa? Tanwin. Tanwin baris bawah. Majrur lah. Pasal dia majrur. Isim kan? Majrur baris dia apa? Bawah. Okay. Apa yang ni baris bawah 2? Dia kena baris bawah dulu sebab dia isim kan Ustaz? Itulah kalau baris 1 pun isim. Isyarah. Zaraf. Kalau dia baris 1 yaumi pun isim lagi, tanda dia baris bawah. Tapi kat soalan dia kenapa ada 2 pula baris kan? Kenapa tak fi yaumi je? Min zil. Ada nun lah. Mana yang tu bukan zil, z je. Ni je. Apa syarat-syarat nak tanwin apa dia? Obat.
Tiada alif lam. Oh, tak ada alif lam. Nun. Ini tiada alif lam. Lagi? Alif lam. Dalam Yang kedua, jadi kena dua syaratnya. Ada nun ke Ustaz? Ada nun. Kan. Saya tulis itu. Saya tambah Bukan mudaf. Dia bukan ini. tidak apa? Tidak mudaf ke? Ayuh, tidak bersandar. Maka tu sebab dia baris dua. ya. Jadi kalau orang tanya ni kenapa pula tanwin lah kat sini ni? Terus sebut dua tu sebab perkataan tu tak ada alif lam dan dia tidak bersandar. Ada alif lam. Boleh? Ya. Jadi dah tak confirm sebelah dia bukan mudhafun ilaih sebabkan dia tak bersandar. Boleh? Maka dia tak jadi apa tu? Z tu. Sifat Sebabkan ada yang ni maka dia jadi apa? sifat dia. Dia jadi sifat. Sifat kepada yaum ni. Tu yang dia baris bawah sama tu. Tapi kenapa dia tak tanwin? Sebabkan dia bersandar. Sebab ni tak ada alif lam. Maka bila dia bersandar, basrabah ni akan jadi apa? Basrabah. Mudah Dia pun mengikut lain. Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih tempat sandar. Dah ni sandar. Sebelah confirm MI Ya, Kalau tak sandar macam mana kalau dia tak jadi tempat sandar sebelah. Boleh? Puan Munir okey? Okey. Okay. Puan Norehan mana? Tak jumpa, tak dapat lagi. Jadi ayat 14 ceritalah pasal Allah suruh yang kedua au ita'am masrabah. Baik, kemudian tiba-tiba datang yatim pula dah. Yatim ni pula kenapa baris atas? Okey, dia ada isu sikit. Memanglah dia isim. Tapi kenapa dia baris atas? Tu point dia tu. Kalau datang soalan kenapa baris, kita tak boleh jawab sebab dia isim, tak boleh. Tu bukan jawapan langsung. Saya dah tahu dah tu isim. Saya nak tahu kenapa dia baris bawah. Kenapa dia baris atas? Macam tu. Jadi kalau orang tanya kita, okey, dah belajar bahasa Arab kan lama-lama ni. Makrobah ni kenapa baris bawah? Jangan jawab sebab dia isim. Itu dah confirm orang tahu dah. Sebab boleh? Sebab bila orang tanya baris, dia bukan tanya pasal perkataan. Kita ada jenis perkataan. Okey, kalau orang tanya kita, makrobah ni jenis perkataan dia apa? Barulah kita jawab isim, fi'il dan juga harf. Okey. Tapi bila orang tanya kenapa baris tu, masa tu dia punya jawapan kena mubtada. Yang tu, dia bukannya harf isim. Dia kena jawab fa'il. Tu jawapan dia, kita nak tahu yang tu. MB ke, majrur ke. Tengoklah kita nak tanya apa. Jadi bila tanya je, kenapa macam tu? Kita tak boleh nak jawab dah sebab dia isim. Kalau apa baris? Kalau sebab baris, jangan cakap sebab dia isim. Itu bukan jawapan. Jawapan tu tak masuk. Dah kategori lain tau. Kalau kita kata, okey, kenapa baris atas? Sebab dia isim. Kita nampak betul, nampak macam kita tak tahu soalan, tak faham soalan. Kalau orang tanya baris, dia dekat bab istilah ni sahaja. Mubtada, khabar, fi'il, fa'il, MB, jar, majrur, mudhafun ilaih. Tu bahagian baris. Bukan jawapan dia dekat sini. Sini kalau soalan dia jenis. Nah, sekarang ni soalan dia bukan tanya jenis tetapi tanya baris. Kenapa yatim baris atas? Itu soalan dia. Nah, apa jawapan yang sesuai? Tapi jawapannya agak susah sikit sebab sebenarnya macam ni. MB ke Ustaz? Okey, kalau MB nak MB kepada siapa? Dia mangsa pada cerita yang sebelum tadi apa ni? Beri makan. Okey, sekarang ni kita ada satu iaitu beri makan. Cikgu dapat dah merasainya. Masalah sekarang ni beri makan ni isim jenis apa? Isim fa'il huruf? Isim.
Okey, kalau MB tadi cikgu, kita kata ni adalah maf'ulun bih. Baik, maf'ulun bih tadi, sebelum kita jumpa maf'ulun bih, dia dekat kotak sini kan. Dia fa'il. Dia dekat sini maf'ulun bih. Dia duduk kat kotak B ni. Ya. Tapi mesti kena ada apa? Fa'il. FL. Fa'il dan juga Fa'il. fa'il. Barulah ada Hmm. MB. Hmm. Nah, salah sekarang ni, yang beri makan tadi tu isim ke fa'il? Isim. Nah, guana kita nak jadikan dia MB. Tadi kan Isim PL menyerupai isim. Okey, isim yang berfungsi seperti fa'il. L. Maka dekat sini ada dekat dalam kad kita yang besar ni. Gitu. Jadi dekat dalam ayat kita ni, dalam kad muka surat 8 kita tu, ada tak muka surat 8? Ada. Ya, ada. Kita bagi tahu dulu it'am, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Tiga-tiga ni boleh berfungsi seperti Seperti fa'il. seperti fa'il, bukan fa'il, fa'il. Fa'il. Seperti perbuatan. Maka it'am tu wazan dia yang ni. Ding 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 ding. Ni. Dia isim masdar ni. Sama tak pattern dah? If'alun, it'amun. Sama tak? Sama. Okey, sama kan? Maka ni adalah isim masdar daripada kalimah at'ama kat sini. At'ama, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yut'imu. Yuf'ilu, yut'imu. Af'ala, at'ama. At'ama maknanya beri makan. Kalau tiga dia ta'ama tu, ta'am mana apa? Ta'am. Ta'ama ni maknanya rasa, boleh? Oh, faham. Merasai dengan lidah. Rut dia ta'ama lah Ustaz. At'ama. Ta'ama. Rut. Asal root word it'am tu. Kat sini. It'am. It'am ke at'am? Nak sebut apa Ustaz? At'am ke it'am? Kalau nak sebut apa? Madhi ke mudhari' ke? Oh, Korek. Madhi at'ama. At'ama. Korek Ustaz. Mudhari' yut'imu. Yang sebelah ni. Ini. Kalau it'amun baru isim masdar. It'am. Dia sama.